Hai, selamat pagi. So, kita dah masuk ke makmal. Okey, cikgu tak pakai mask sebab dekat cikgu, sebelah kiri kanan cikgu, ke dalam makmal ni tak ada orang. Okey, hanya cikgu seorang saja. So, untuk proses penurasan, apa yang kita perlukan adalah corong turas, kertas turas. Okey, kertas turas ni macam ni. Okey, kemudian kita perlukan kaki retot sebagai memegang. Kita perlukan kelalang kun. Okey, dan sebuah bikar yang ada campuran dengan tanah, air dan tanah lah. Okey, sebelum kita buat, saya nak explain dulu. Okey, penurasan ni adalah satu proses untuk mengasingkan cecair dengan bahan terampai ataupun bahan pepejal. Jadi, hasil penurasan tu tak semestinya jernih. Okey, tetapi dia hanyalah terdiri pada kandungan cecair sahaja. Dia tak ada lagi bahan pepejal ataupun bahan terampai. Okey, jom kita buatlah aktiviti. So, first sekali, kaki retot kita boleh adjust nak tinggi ataupun nak rendah. So, saya masukkan dulu kelalang kun dekat atas kaki retot dan saya letakkan corong turas. Okey, boleh adjust. Kalau rasa nak grip, kita gripkan dia. Okey, masukkan kertas turas. Okey. Lepas kita masukkan kertas turas. Okey. Tuangkan air yang berisi tanah tadi, campuran tanah. So, kita tengok hasil kita. Okay, kalau kamu nampak, dekat sini dia punya hasil dia masih lagi keruh. Okay, tetapi hanya cecair sahaja, tidak akan ada pepejal. Okay, setelah menunggu beberapa seketika, kita keluarkan kertas turas. Kita boleh buka kertas turas kita. Apa yang kamu nampak dekat sini? Ini semua adalah hasil turasan. Okey, yang dipanggil sebagai baki. Ini hasil turasan, ini adalah baki turasan. Ya, baki dia ada tanah, rumput dan sebagainya. Okey, so penurasan adalah proses untuk mengasingkan bahan terampai ataupun bahan pepejal daripada cecair. Hai, so sekarang ni cikgu nak tunjuk pula proses penyulingan. Okey, dekat sini kita ada bahan, iaitu ada kelalang dasar bulat yang disambung dengan kondenser libik. Okey, kalau kondenser libik, kita buka dulu biar bagi terang. Saya zoom bagi tengok sikit. Okey, kondenser libik ni dia ada dua salur. Yang atas adalah salur untuk air keluar. Dan yang bawah adalah salur untuk masukkan air sejuk. Okey, kalau awak tengok dekat sini, untuk proses penyulingan kita perlukan penunu Bunsen untuk keluarkan api. Dalam ni ada air longkang, tapi saya gunakan air tanah tadi. Kemudian ini adalah kelalang dasar bulat dan ada gabus untuk tutup, sepatutnya ada termometer lah untuk sukat suhu. Kemudian kita ada saluran, ini namanya kondenser libik. Kondenser libik ada dua salur. Dalam kondenser libik ni ada air sejuk. Air sejuk ni akan mengalir untuk pastikan wap yang terhasil daripada pemanasan air longkang tadi akan naik dan masuk. Wap tadi akan masuk, tetapi yang apabila dia lalu je dekat kondenser libik ni, wap tadi akan bertukar menjadi cecair. Dia menjalankan proses kondensasi sebab wap mesti panas. Tapi bila masuk dalam kondenser libik, dia ada cecair sejuk. Automatik wap yang panas tadi akan sejuk menjadi cecair. Macam embun lah. Awan adalah wap, tapi bila dia sejuk, dia jadi embun. Titisan air. Dia akan masuk ke ni. Jom kita start kita punya eksperimen. Okey, saya dah menyalakan penunu Bunsen. Jadi kita akan letakkan penunu Bunsen di bawah kelalang dasar bulat. Kita panaskan dia, ya. Okey, kita biarkan beberapa seketika untuk dia panas. Sudah ada gelembung-gelembung terbentuk disebabkan oleh proses pemanasan. Kita akan lihat apa yang akan berlaku lagi nanti. Dalam masa yang sama, saya akan mula bukakan air sejuk untuk pastikan ianya mengalir dalam kondenser libik. Ini make sure dekat-dekat lah supaya dia tak terjatuh. Okey. Dia dah mula menggelegak. Kalau awak perasan dekat atas ni dah mula berwap, sebab dia dah mula berlakunya proses pendidihan.
Dalam ini pun dah mula berwap. Okey, wap sudah mula naik. Kita tengok apa yang akan berlaku lepas ni. Okey, kita dah mula nampak titisan-titisan air terbentuk pada kelalang. Dan dah mula ada cecair mengalir, nampak tak? Ada cecair mula mengalir. Kita nak tunggu dekat sini. Sekarang ni, ini dah mula kabur. Okey, ini dah mula ada titisan-titisan wap air. Kelalang kita masih lagi kosong dan jernih. Jernih Ya, sudah ada air yang menitis. Okey, sudah ada air yang menitis dan kita nampak dekat sini. Air itu mengalir. Jadi, kalau awak nampak kaedah penyulingan daripada air yang sangat kotor tadi, okey, kemudian kita sulingkan dia jadi air jernih. Dia masuk dalam kondenser libik dan disejukkan. Akhirnya dia berubah menjadi air jernih. Air suling dekat makmal kita menggunakan air suling. Okay, keadaan ini adalah keadaan kelalang dasar bulat kita yang mana air longkang kita tempat air tanah tadi menggelegak sangat-sangat. Okay, di atas dia jadi wap, tapi disebabkan di kawasan ini sejuk, jadi automatik dia berubah menjadi cair. Okay, dekat sini semua dah jadi titisan-titisan awap air. Dan di sini air yang sangat jernih. Sangat jernih. Ini bukan air kotor tau, air sangat jernih. Okey, jadi sekarang murid-murid faham tak macam mana berlakunya proses penyulingan? Okey, daripada air yang sangat kotor, kita didihkan, air itu akan jadikan wap. Okey, air yang didih tadi akan tersedat menjadi wap, akan berubah menjadi wap. Apabila sampai ke atas dan disebabkan kondenser libik kita sejuk, jadi wap tadi akan masuk ke corong yang ada dan dia berubah menjadi cair disebabkan dia perubahan suhu. Bawah panas tapi atas sejuk. Okay. So bila dia masuk ke dalam kondenser libik, dia akan menghasilkan cair yang jernih yang dikenali sebagai air suling. Ada sisa-sisa kotoran yang tinggal dan dekat sini wap dia dah mula berhenti sebab dah tak ada proses pemanasan. Wap mula berhenti dan air masih ada, tapi dia punya cecair titisan dia sudah berhenti. Okay. So itu saja eksperimen kita untuk hari ini. Yang pertama adalah penurasan, yang kedua adalah proses penyulingan. Cikgu harap kamu faham dan tahu apa itu proses penurasan, apa itu proses penyulingan. Berbeza kalau penurasan tadi hasil yang kita dapat masih lagi keruh, masih lagi kotor, tetapi kita boleh pisahkan pepejal dengan cecair. Tapi untuk penyulingan, bahan yang kita gunakan agak kotor, sangat kotor, tetapi hasil yang kita terima adalah sangat jernih. Ini adalah proses penyulingan, magic of the science. Okay, so terima kasih semua.